Ana, Ya, mana Ana dapat kerepek ni? buatlah. Buat? Ya ke? Tak adalah, beli ya. Beli kat pasar raya. Tapi kalau Daddy nak, beli kat kedai stesen minyak pun ada juga. Danny. Nak tahu tak? Apa persamaan antara keropok leko yang Ana tengah goreng ni dengan kerepek yang ada dalam mulut Danny? Sedap. Sedap tu memanglah sedap Danny. Tapi kedua-duanya sebenarnya daripada industri asas tani. Apa dia? Industri asas tani. Industri asas tani? Salam sejahtera penonton semua. Bertemu Ana dan Dani sekali lagi dalam Agro Eksplorasi. Program yang memaparkan aktiviti-aktiviti dan isu berkaitan pertanian dalam perniagaan. Dalam episod kali ini, kami akan membawa anda mendekati industri asas tani yang merupakan antara perniagaan yang dapat meningkatkan taraf hidup serta ekonomi masyarakat. Hai, selamat datang ke Jamira Food Industry. Puan Jamira ya? Bukan, saya Zura, anak Zura. dia. Assalamualaikum. Salam. Siapa nama ni? Saya Zura. Zura. Aha. Bila boleh bawa kami tengok macam mana nak hasilkan kerepek ubi yang sedap tu? Boleh, tapi tunggu sekejap lagi. Tunggu ayah saya datang. Kita pergi ke ladang dulu. Dan baru kita masuk ke kilang. Tapi sementara tunggu dia datang, cepatlah masuk ke kilang dulu. Okey. Suka. Suka? Okey, jomlah. Wah, kenyang kali ni. Misi industri asas tani ialah untuk mentransformasi sektor pertanian supaya menjadi sektor yang moden, dinamik dan kompetitif. Industri ini juga berusaha agar Malaysia kompetitif sebagai pengeluar utama makanan dunia dan menjadikan pertanian sebagai salah satu jentera pertumbuhan ekonomi negara. Okay, bersama saya sekarang ni Encik Tarmizi ya. Di mana Encik Tarmizi ni adalah pengusaha tanaman ubi dan juga processing kerepek. Tanaman ubi ni lebih kurang dalam dah hampir capai 15 tahun lah. 15 tahun maksudnya awal 90-an lah. Lebih kurang macam itulah. Kita buat secara besaran lah. Mula kita buat 5 ekar. 5 ekar. Lepas tu meningkat lah. Sekarang ni sudah berapa ekar? Sekarang sini daripada kawasan kebelah kita dah tanam lebih kurang dalam 240 ekar. Saya difahamkan untuk tanaman-tanaman ubi-ubi ni dia memerlukan tanah gambut. Memang tanah kat sini asal gambut ke dia macam Cik Tarmizi memproseskan balik tanah ni? Tanah ni memang semula jadi dia tanah gambut. Memang cukup lembut lah. Cukup lembut lah. Dan dia amat sesuai untuk kita tanam ubi yang diproses untuk jadikan kerepek. Okey, untuk penjagaan dia ni macam mana pula Cik Tarmizi? Okey, penjagaan dia pertama kita kena tabur kapur. Bila kita nak mula proses tanam, lepas tu kita ada letak baja kompos, seperti baja tak ayam. Baja tak ayam? Yes. Alamak. Okey, lepas tu? Baja tak ayam dah proses dah. Bukan dah original tak ayam, dia proses. Okey. So, lepas tu kita akan buat batas dan kita akan maintenance dia, kita akan guna racun yang sesuai untuk ni lah. Tanaman ubi kuning ni, berapa lama kita boleh dapat hasil dia? Daripada mula kita tanam 10 bulan. 10 bulan 10 bulan memang dah sesuai lah untuk kita jadikan kerepek lah. Mana kita dapat saiz yang besar ni lah. Macam ni lah. Macam ni kita dapat saiz yang besar ni lah. Saiz yang besar ni lah. Selain pada tanaman ubi kayu ni, apa lagi tanaman yang Cik Tarmizi usahakan? Memang tanaman ubi kita buat giliran. Kita ada 2 jenis tanaman. Kita buat pusingan mana untuk baik pulih tanah. Selepas ubi, kita akan pusing, kita tanam keledek. Oh, keledek. Dan keledek tu sebagainya kita proses, sebagainya kita jual terus kepada jual fresh. Jual fresh lah maksudnya hantar ke pasar lah. Hantar ke pasar, hantar ada pemborong beli. So macam keledek ni pokok dia rendah-rendah? Pokok dia rendah. Lepas tu daun keledek tu kita ambil untuk makan lembu juga. Oh, daun keledek tu boleh pakai? Daun keledek kita makan untuk makan ternakan. So maksudnya benda tanaman yang ditanam tu orang kata
kita boleh pelbagai guna kan? Ya, betul. Pelbagai guna kan. Pelbagai guna Adakah Cik Tarmizi mendapat bantuan daripada farma ke? Daripada pertanian ada memberi bimbingan, memberi nasihat, memberi sikit bantuan lah, input lah. Baja, kadang-kadang kapur itulah. Betul lagi yang mana ladang kita ni, ladang kita lah salah satunya ladang ubi yang mempunyai sijil salam. Sijil Amalan Ladang Baik Malaysia. Ladang yang pertama sekali di Malaysia mendapat sijil salam. Tahniah. Siap. Saya sentiasa mahukan mentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan gulungan seperti petani dan nelayan. Kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki. 2020 ni sesuai dengan pencapaian negara maju dan juga pendapatan tinggi ni, kita nak melahirkan produk-produk pertanian berasaskan teknologi dan juga kualiti makanan yang dikeluarkan tu benar-benar bersih, berkhasiat, maka dia akan memberikan peluang yang cukup besar dalam sektor pertanian. Cik Tarmizi boleh berehat dulu. Okay. Ini pekerja yang ke-17. Dia akan buat kerja. Okey. Good. Tuan-tuan perempuan. Sebenarnya untuk tanaman ubi ni, untuk hasil yang pertama, harvest ni, memerlukan tenaga. Dia bukan macam padi. Kalau macam padi, dia ada mesin dia untuk kita harvest apa semua. Tapi untuk tanaman ubi ni, menggunakan tenaga. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bukan sahaja membantu perusahaan yang berskala besar tetapi turut memberikan bantuan kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana untuk memajukan perniagaan mereka. Seperti Jamirah Food Industries, mereka mendapat khidmat nasihat dan bantuan sejak 1999 sehingga kini. Khidmatan yang kita berikan kepada orang ramai, khususnya para usahawan tani, dalam khidmat nasihatlah berkaitan dengan bagaimana untuk memulakan sesuatu perusahaan atau pertanian tersebutlah. Yang tiga sektor yang saya nyatakan tadi, iaitu tanaman, ternakan, perikanan, juga termasuk juga sektor asas tani. Sekarang kita nak bagi makan apa kat lembu-lembu ni? Ubi yang kecil tadi yang kita campur buang, lepas tu dia punya kulit. Saya buat. Oh, isi dia kita pakai untuk buat kerepek. Kita pakai buat kerepek. Lepas tu kulit dia bagi kat lembu. Kulit tu bagi kat lembu makan. Bagus macam tu. Mana Cik Tarmizi mendapat idea kulit yang ubi-ubi ni boleh bagi makanan kepada lembu? Mula-mula saya lihat kepada orang yang ambil kulit ubi tempat saya tu, dibagi makanan lembu. Sisa buangan dari lembu-lembu di sini diproses untuk dijadikan baja kompos yang kemudiannya digunakan untuk ladang-ladang Encik Tarmizi sendiri. Proses yang dijalankan di sini merupakan satu kitaran yang berterusan. Ia bukan sahaja menjimatkan kos, malah dapat mengelakkan pembaziran. Seterusnya, pengusaha dapat menghasilkan produk yang berkualiti, tetapi turut mengimbangi dan memelihara alam sekitar. Di Jamirah Food Industry sendiri, peluang itu diberikan kepada 40 orang pekerja yang rata-ratanya terdiri daripada ibu-ibu tunggal dan penduduk kampung. Ini ubi yang kita dah cuci, yang dah dipotong semua ni, sekarang kita nak goreng kan? Nanti kita keringkan dia kat dalam sana tu. Oh, itu proses yang lain pula lah. Proses lain lah. Okay. Sektor pertanian dan makanan sentiasa mempunyai masa depan yang cerah kerana peranan asasnya menyediakan makanan kepada penduduk negara ini. Malaysia wajib mengeluarkan makanan asasnya seperti padi, ubi, sayur-sayuran, ikan dan daging walaupun kos pengeluarannya tinggi berbanding dengan kos mengimport. Okey, kalau dalam 3 kilo ni berapa ringgit?
3 kilo dan macam barbecue ni RM24. RM24. Okey. Coba sedang ni. Okey. Agak-agak je kan? Agak-agak je. Okey, boleh. Okey. Inilah hasil daripada industri asas tani. Wow. Cuba rasa. Sedap tak? Sedap. Ni Ana. Otak-otak dari Johor kan? Yang ini daripada Terengganu. Keropok leko. Tapi kan Dani, zaman sekarang kita tak payah pergi jauh-jauh dah tau. Kita tak payah pergi Johor nak cari otak-otak ataupun Terengganu untuk cari keropok leko. Kat sini pun dah ada dah. Ya ke? Betul. Mana? Rasanya kat Shah Alam, betul tak? Ya. My Keropok House. Diproses. Kat Shah Alam lah. Kat Shah Alam pun boleh dapat juga. Jom. Jom kita pergi sekarang lah. Jom. Jom. Ikan-ikan yang diperolehi ketika aktiviti penangkapan ikan daripada jeti dibawa terus ke kilang untuk diproses sebelum dijadikan sumber untuk menghasilkan otak-otak dan keropok leko. Kalau anda semua nak tahu, sekarang ni kami berada di Seksyen 27 nak pergi ke My Keropok House. Di sana, kami nak jumpa seorang pengusaha keropok leko dan otak-otak yang terbesar di Malaysia. Ya, secara komersial kan? Secara komersial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama dah tunggu kami. Tak ada lama Hai. Ya, saya Mazlan. Ini Cik Nita, saya punya penyambut tamu. Penyambut tamu. Halo. Kita masuk dalam lah. Silalah. Mazlan dengan topi, dengan apron, dengan boot sekali ni. Oh, ni mesti nak masuk kilang ni mesti kena pakai ni boot. Wajib kan? Wajib. Wajib. Ya, akta makanan 1983. Kebersihan itu paling penting. Bila kita masuk jalan ni, Langkah seterusnya apa? langkah semuanya kita basuh tangan dulu. Lepas tu pakai penutup kepala. Dia kena pakai ni? Itu laptop kena pakai lah. Cik Mazlan, dengar kata kalau nak kerja sini kena dapatkan suntikan dulu Ya, memang kita ada suntikan DY2. Untuk makanan je lah. Makanan? Untuk suntikan makanan. Oh, okey. Jom. Okey, Kita jom. pergi ke prosedur yang kedua. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali lagi menemui anda selepas ini. Kebersihan merupakan antara aspek utama sebelum seseorang itu memasuki kilang pemprosesan keropok leko dan otak-otak di My Keropok House Trading di sini. Jom ikut saya. Jabatan Perikanan sendiri kita telah mensasarkan lebih kurang 200 orang usahawan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-9 yang berakhir pada tahun lepas lah, 2010. Lebih daripada 235 orang kita dah capai di mana usahawan-usahawan ini melalui program anak angkat jabatan lah,
kita telah bangunkan mereka dengan teknologi-teknologi baru. Kita ada pusat-pusat pengembangan di mana teknologi itu dipindahkan melalui program latihan. Kandungan ikan yang tinggi menjadikan keropok leko sebagai makanan berprotein tinggi yang kaya dengan sumber iodin semula jadi. Sekarang ni kita nak buat Otak-otak gulung. otak-otak gulung. Boleh cuba? Macam dah lama kerja sini kan? Otak-otak adalah sejenis makanan tradisional di perkampungan nelayan. Kebiasaannya dimakan sebagai makanan ringan jamuan petang. Terdapat dua jenis otak-otak di Malaysia iaitu otak-otak Terengganu dan otak-otak Johor. Pada lazimnya, ia dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah. Tetapi kini ianya boleh dibungkus dengan kulit popiah dan dikenali sebagai spring roll. Terima kasih. Menjemput kami datang ke kilang ni menarik sebab ada di sini kita dapat belajar macam mana cara-cara pemprosesan keropok leko. Otak-otak pun ada. Ada otak-otak ada. Saya dikenalkan oleh teman daripada ni lah, Jabatan Perikanan Malaysia ni lah tentang prosesan hasilan ikan. Mula-mula saya mula di Glenmary tahun 2001 tu kan, 1 Ogos 2001 kan di Glenmary Batu Tiga lah. Batu Tiga. Batu Tiga. Jadi di situ mula dengan 6 orang pekerja. Kilang pun tak besar mana lah, 20 kali 70 lah. Pasaran tak ada sebenarnya lah. Orang tak kenal kita. Sehinggalah saya berdaftar dengan Jabatan Perikanan. Peringkat mula di situ, jadi dia bantu segi kata orang mula-mula khusus. Dan di situlah Perikanan mula bantu. Segi machinery, segi technical dan segi promotion. Termasuklah saya berdaftar dengan Fama. Fama nanti tu dia mengorakkan langkah bawa lagi untuk di pameran domestik. Domestik dan antarabangsa. Encik Zainal, macam apa keropok leko dan otak-otak yang dihasilkan oleh kilang Encik Zainal sendiri kan, ada tak tembusi pasaran antarabangsa? Di Singapura dan 2007 di Brunei sehinggalah sekarang. Dan 2010 ni saya dapat lagi satu pasaran di Australia Perth. Kita ni mesti ada orang kata Misi dan visi, betul tak? Misi dan arah tuju. Betul. Misi saya gini je, mudah kan. So, dalam 5 tahun yang akan datang ni saya kalau boleh nak menembusi pasaran antarabangsa. Kedua, kualiti. Kualiti yang kata lebih baik daripada sekarang Dan lebih dikenali dalam sektor ni lah. Selagi pengusaha tu ada dunia kewibawaan dia meningkat, selagi tu lagi dia akan bantu. So nampaknya kita ucapkan semoga berjaya. Semoga berjaya. Dan insya-Allah satu hari nanti bila kami pergi ke Eropah dapat jumpa keropok leko keluaran Encik Zainal. Okeylah Encik Zainal. Saya minta terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia di www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Kini kita sampai ke segmen kuis. Hadiah utama yang menanti pemenang, sebuah TV plasma berskrin rata 42 inci jenama Panasonic, sebuah iPad dan telefon bimbit Nokia X6 tajaan Agrobank dan Pharma. Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan paling pantas sampai kepada kami selepas rancangan ini. Namakan tanaman giliran yang diusahakan oleh Encik Tarmizi selain dari tanaman ubi kayu. Di manakah terletaknya My Keropok House Trading Sendirian Berhad? Jamirah Food Industry adalah penerima pertama bagi sijil.
Untuk menyertai, SMS ke 15888, type Agro Eksplorasi. Jarak diikuti dengan jawapan anda. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Ngalir seumpama baja, sumber kesuburan dan hazana.